Didik TV KPM. Jom cikgu, kita nak teruskan untuk perbincangan kita yang seterusnya. Silakan, betul. cikgu. Terima kasih Nisa. Jadi kalau tadi kita dah tahu dah cara nak menulis hipotesis dan hubungan, kini kita sambung lagi untuk menulis pemerhatian. Jadi kita nama pemerhatian, jadi kita nampak sebenarnya apa pemerhatian ini Nisa. So Nisa nampak kita gunakan apa ni Nisa? Mata dan kantang. Jadi kalau kata pemerhatian mesti menggunakan mata. Maknanya ialah apa yang anda dapat ataupun dapat lihat daripada kertas soalan, itu sahaja jawapan yang kita perlukan. Okey, so jangan bagi abstrak ataupun yang tersirat yang kita tak nampak. So jawapan ialah berdasarkan kita punya keputusan eksperimen ataupun PBO, dan jawapan kita ni adalah kena bergantung kepada bentuk soalan yang akan ditanya. Contohnya adalah secara umum ataupun secara spesifik. Kalau umum kita kena buat secara perbandingan, bandingkan keputusan tadi ataupun PBO kita tadi, ataupun kalau spesifik kita terangkan perubahan sebelum dan selepas pada gambar yang ditanya sahaja. Okey, contohnya ialah kalau spesifik, contohnya Raja menunjukkan eksperimen untuk mengkaji keterlarutan bahan menggunakan etanol dan minyak kelapa sawit. So kalau kita ingat balik yang saya dah terangkan tadi, selepas perkataan mengkaji, kita jumpa PB. Alright, so ini adalah PBT lah secara teorinya. Dan kita jumpa etanol dan minyak kelapa sawit, ini adalah kita punya PM. Alright, pandai Nisa. Okey, jadi kita tengok soalan dia apa. Nyatakan pemerhatian pada Raja A. Sedangkan soalan dia bagi adalah Raja A dan juga Raja B kan Nisa kan? So kita nak tengok Raja A ke Raja B? Raja A saja. Raja A saja. So jangan perhatikan pada Raja B. So jawapannya adalah spesifik dan terangkan perubahan sebelum dan selepas. Jadi apa yang Nisa nampak sebelum dan selepas? Makin bertambah, cikgu. Betul, itulah jawapannya Nisa. Okey, so jawapannya ialah, minta maaf. Okey, jawapannya ialah paras air akan meningkat, bertambah, akan naik. Itu kita terima sebagai jawapan. Sangat mudah. Apa yang kita nampak gunakan mata kita pada kertas soalan, okey? Ataupun kalau nak tulis jawapannya adalah tiada perubahan warna. Boleh juga sebab tiada warna, kekal tiada warna. Jugalah jawapan bagi pemerhatian, okey? Ini kalau spesifik. So perhatikan pada soalan yang diminta dan terangkan perubahan sebelum dan selepas. Okey. Ini adalah umum. Umum ini kita kena buat perbandingan. So kita kena bandingkan, dan biasanya Serimi minta murid-murid ataupun calon-calon SPM ini perhatikan nilai yang paling tinggi ataupun nilai yang paling rendah. Boleh, tak ada masalah. Sebagai contohnya kita ada jenis sampel air. So ini adalah kita punya PM. So masa yang diambil untuk warna larutan metana biru luntur ialah kita punya PBO. Okey, so kena ingat kalau pemerhatian jangan gunakan PBT, gunakan PBO. Okey, so kita ada sampel air X, Y dan Z dan kita masukkan dengan metilina biru. Okey, so untuk menguji sama ada air itu tercemar ataupun tidak. So Nisa, kita dapat perhatikan data yang kita dapat ialah 250, 60, 120. So apakah nilai yang paling kecil sekali Nisa? Paling kecil 60. 60. So dia adalah sampel air Y. Jadi paling mudah ialah kita buat ayat perbandingan macam ni. Letakkan PBO di hadapan, paling mudah. So apa PBO kita? Masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur bagi sampel air Y. 60 minit. So pendek ke panjang? Pendek, cikgu. Pendek. Lebih cepat ataupun lebih pendek daripada sampel air X dan Z. Begitu. Boleh tak Nisa kalau Serimi tukar jawapan calon begini? Masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur bagi sampel air X lebih lama daripada sampel air Y dan Z. Boleh tak? Boleh, cikgu. Boleh, sebab kita ambil yang paling maksimum. Okey, yang tadi ni paling minimum, yang paling rendah ataupun yang paling tinggi. Okey? Boleh tak Nisa? Boleh. Okey. Baik, seterusnya Serimi nak terangkan membuat inference. Apa itu inference? Inference ni adalah kita memberikan penjelasan ataupun sebab terhadap kita punya pemerhatian. Apa yang kita nampak tadi tu mesti ada sebab dia. Mesti ada dia punya penjelasan dia. Okey? So sebenarnya adalah menerangkan keputusan eksperimen. Dan calon-calon SPM 2021, bagaimanakah kita nak menuliskan jawapan inference dengan baik? Kita ada formula dia, iaitu pemerhatian, iaitu PBO, tambah perkataan kerana. Sebab kenapa? So kerana alasan kita adalah PM apa yang tergunakan dan kita punya PBT, pemboleh ubah bergerak balas secara teori. Okey, tengok contoh dia Nisa.
Okey. So Rajam juga satu eksperimen jalankan untuk mengkaji kesan. Nisa, lepas kesan kita jumpa apa Nisa? Kita jumpa PM, cikgu. Betul. So jisim ialah kita PM ke atas inersia. So inersia ialah kita punya apa Nisa? PBT. Pandai Nisa. Okey, harap-harap murid-murid calon SPM 21 pun bijak macam Kak Nisa juga. Okey. So dia bagi pula ialah jadual. So jisim tin ialah kotak yang pertama. So dia adalah PM. Masa yang diambil kotak yang kedua ini ialah kita punya PBO. Pandai. Okey. So, nak tulis inference, dia mesti ada PBO dulu. Iaitu keputusan eksperimen kita. So, macam yang tadi Seremi kata, kita boleh ambil yang paling maksimum ataupun yang paling minimum. Okey, katalah Seremi nak ambil yang 8 minit paling lama. So, kita mulakan apa? Masa yang diambil untuk tin berhenti berayun bagi tin berjisim 300 gram. Okey, yang paling maksimum ini. Lebih apa? Lebih lama. Lepas itu, kita kena tambah perkataan apa? Kerana. Okey, sebab kan kenapa dia lebih lama? Kerana apa? Letak PM. Apa PM kita? Jisim tin. 300 ni lebih berat ke lebih ringan? Lebih berat. Lebih berat. Jisim tin yang lebih berat. Dan yang terakhir, kena tambah PBT. Apa PBT kita dalam soalan ini sebenarnya? Inersia. Inersia. Jadi kalau jisim tin yang lebih berat, so maknanya dia ada inersia yang besar. So jawapan penuh kita ialah masa yang diambil untuk tin berhenti berayun bagi tin 300 gram lebih lama kerana jisim tin yang lebih besar, lebih berat mempunyai inersia yang lebih besar. Boleh tak Nisa? Boleh, cikgu. Senang kan? Senang. So kena ingat dia punya formula dia. PBO tambah kerana tambah PM tambah PBT. Okey, kalau Nisa dah faham, kita tengok soalan yang ini pula. Macam tadi lebih kurang. Okey, so inference kita mesti bermula dengan PBO. PBO kita yang kita nampak tadi Nisa, paras air apa? Meningkat. Yes, tulislah paras air meningkat. Kemudian tambah perkataan kerana. Okey, lepas kerana, tambahkan PM kita. So, PM kita ada dua tadi. Satu ialah etanol, satu minyak kelapa sawit. Baik. So, yang A ni kita gunakan apa? Kita gunakan etanol, cikgu. Yes, so letakkan perkataan etanol, kerana etanol. Kemudian tambah PBT. Apa PBT kita tadi? Keterarutan bahan. Jadi larut ke tak larut air etanol dalam air suling? Larut kan? Ya. Jadi ialah etanol melarut dalam air suling. Jadi jawapan penuhnya ialah paras air meningkat kerana etanol melarut dalam air suling. Baik. Senang ke senang Nisa? Senang je. Alhamdulillah. Okey, itu ialah inference. Okey. Seterusnya kita nak beralih pula ialah membuat definisi secara operasi ataupun kata singkatannya ialah DSO. Okey, definisi secara operasi. So apakah itu DSO? Iaitu kita kena menerangkan hasil eksperimen ataupun keputusan eksperimen tersebut ditambah pula dengan bagaimanakah operasi mengukur ataupun membuat pemerhatian. Jadi nak terangkan keputusan tadi tu dalam bentuk bagaimanakah cara dilakukan eksperimen ataupun amali tadi tu dalam makmal. Okey. So untuk tulis jawapan DSO, Seremi pun ada formulanya Nisa. Ya. Okey, mudah saja. Kita ada 7 langkah menulis kita punya DSO. 7 langkah kena ikut rapat-rapat. Yang pertama, salin soalan, iaitu salin selepas perkataan bagi kita kena salin. Kemudian letak perkataan adalah. Step yang kedua, langkah yang ketiga ialah satu perkataan yang sesuai. Contohnya adalah bahan, proses, keadaan ataupun prinsip. Okey, pilih satu sahaja, okey? Dan suka Seremi ingatkan jangan gunakan perkataan sesuatu. Okey, so memang kita akan tolak. Okey. So yang keempat, tambah ayat yang menyebabkan atau yang menghasilkan. Okey. Langkah yang kelima ialah letakkan PBO, iaitu keputusan eksperimen kita. Yang keenam, letak perkataan apabila. Dan yang ketujuh, terangkan operasi ataupun kaedah secara ringkas. Biasanya kaedah ini akan diberi dalam soalan. Baik. Okey, tengok contoh soalan ini. Okey. Soalan dia kata apa? Rajam melakukan eksperimen untuk mengkaji pengeratan bahan menggunakan paku yang berbeza. Okey, pemerhatian selepas 5 hari dicatat dalam jadual. So, biasalah kita dah tahu ini adalah kita punya PM. So, ini adalah kita punya PBO. Okey. So, soalan tanya apa? Keluli ialah alloy. Keluli ialah alloy. So, kita ada paku besi, kita ada paku keluli. So, kita nak pilih yang mana? Nak tengok. Kita tengok yang paku keluli. Sebab dia dah cakap dah keluli ialah alloy. So mesti ada kaitan dengan keluli. So berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi alloy.
Okey, so ada berapa langkah ni Nisa? Ada 7. Cikgu. 7. Yang pertama ialah salin. So salin apa? Salin alloy. Alloy. Kemudian tambah perkataan adalah. Okey, letak perkataan adalah. Kemudian kita pilih satu perkataan yang sesuai. Contohnya adalah bahan, proses, keadaan ataupun prinsip. So Nisa rasa alloy ni apa? Bahan ke proses? Bahan, cikgu. Betul. So dia adalah sejenis bahan. So alloy adalah bahan. Dah step yang ketiga, langkah yang ketiga. Langkah yang keempat ialah yang menyebabkan. Tambah perkataan yang menyebabkan. Okey, langkah yang kelima ialah kita menerangkan keputusan, iaitu PBO. So tengok paku kelili dia berkarat ke tidak berkarat? Tidak berkarat. Tidak berkarat. Pindahkan dekat kita punya kertas jawapan. So alloy adalah bahan yang menyebabkan paku kelili tidak berkarat. Langkah yang keenam, letak perkataan adalah. Okey, letak perkataan minta saya apabila. Adalah dah letakkan. Ya. Okey, langkah yang keenam ialah apabila. Dan langkah yang ketujuh menerangkan eksperimen secara ringkas. So dia dah bagi dah. Paku kelili ni direndam dekat dalam mana ni Nisa? Dalam larutan natrium klorida, cikgu. Selama berapa hari Nisa? 5 hari. 5 hari. Pindahkan semula dalam kertas jawapan anda. So jawapan kita ialah apabila paku kelili direndam dalam larutan natrium klorida selama 5 hari. Baik. Jadi satulah lengkap jawapan bagi definisi secara operasi. Okey. Baik. Alright, itu kita 7 langkah kan Nisa kan? Betul. Okey, tengok contoh yang ini pula Nisa. Okey, so kita ada GSIM team sebagai kita punya PM. So masa yang dah ambil ni ialah kita punya PBO. Soalan tanya ialah berdasarkan eksperimen ini nyatakan definisi secara operasi bagi inersia. So langkah yang pertama apa Nisa? Letak inersia, cikgu. Betul, kita salin semula inersia. Langkah yang kedua letak perkataan Adalah, betul. Langkah yang terpilih satu perkataan yang sesuai. Contohnya bahan, proses, keadaan ataupun prinsip. Mana yang lebih sesuai? Prinsip, cikgu. Prinsip tu kalau dia ada melibatkan perkataan prinsip Nisa. Contoh prinsip Bernoulli ataupun prinsip Archimedes, prinsip Pascal. So inersia dia tak ada prinsip, jadi dia adalah berlaku secara semula jadi. Kalau ia berlaku secara semula jadi macam momentum, tekanan, inersia, kita gunakan perkataan keadaan. Pandai. Baik. So kita gunakan perkataannya adalah keadaan. Okey. Kemudian langkah yang keempat, letak ayat yang menyebabkan. Okey, langkah yang kelima ialah menerangkan keputusan. Macam kita buat yang tadi, kita ambil yang paling maksimum lah biasanya. So masa yang diambil untuk tin berhenti berayun lebih lama, yang 8 minit lebih lama. Okey, itu adalah langkah yang kelima. Langkah yang keenam, kena letak perkataan apa? Apabila. Betul, apabila. Dan langkah yang terakhir menerangkan bagaimanakah eksperimen ini dilakukan. So kita gunakan apa? GSIM tin yang mana? Yang lebih 300 besar. Yang lebih besar. So tim GC 300 boleh, yang lebih besar boleh, tak ada masalah. Nisa diterima, ditolak secara serentak dari keadaan pegun dengan daya yang sama. Mana dapat ni Nisa jawapan ni? Dari penyertaan soalan, cikgu. Ya, betul. Dia dah bagi dalam kertas soalan anda. Anda hanya perlu salin semula, letak dekat sini. Jawapan dah lengkap. Satu lagi markah untuk definisi secara operasi. Baik. Mudah tak Nisa? Mudah, cikgu. Semuanya ada dalam soalan tersebut. Ada. Yang penting kita kena tahu dia punya teknik ataupun dia punya kaedah dia. Betul? Baik, betul. Okey, Seremi nak pergi lagi untuk membuat graf. Okey. Biasanya calon-calon SPM 2021 membuat graf ini menyumbang sebanyak 2 markah. Baik. Satunya nilai yang besar lah bagi Seremi kan. Kita kena dapat 20/20. So 2 markah datangnya daripada graf. So kalau soalan cakap ialah melukiskan graf garis ataupun melukiskan graf, dia ada 2 kemungkinan. Sama ada graf garis lurus ataupun garis lengkung. Dia memang tak akan bagi dalam kertas soalan. Dia tak beritahu lurus ke lengkung, tak beritahu. Dia kata adalah lukiskan graf saja. So bila murid-murid dah pindahkan titik-titik ataupun plot ni dah pindahkan, so tengok wah luruslah. So bila lurus tolong gunakan pembaris dan gariskanlah. Okey, kalau bila kita plotkan semua awak tengok wah dia melengkung, so jangan gunakan pembaris, so kena gunakan tangan bebas ataupun free hand. Baik. Okey, dan peringatan Seremi lah, kita kalau dia tergantung macam itu biarkan ia tergantung, jangan sesekali kita cantumkan dia ke asalan. Jangan sambung. Wah Ima, terlebih sikit pun kita tak nak kita pangkar. So biar betul-betul yang kita plot saja kita cantumkan titik-titiknya. Okey, dan seterusnya ialah membuat carta. Carta dalam sains ni ada 2 juga. Kalau satu adalah carta bar, satu adalah histogram. Kalau carta bar ni dia dia jarak-jarak. Kalau histogram dia adalah rapat-rapat. Tu beza dia. Okey? Baik. Alright. Dan
Ini ialah satu formula ringkasan lah daripada Seremi kepada semua calon-calon. Bolehlah screenshot ataupun snap dekat televisyen anda sekarang ni. Ini adalah ringkasan yang kita boleh hypothesis, hubungan, pemerhatian, inferen, definisi operasi dan juga membuat graf ataupun carta. Baiklah, Seremi telah membincangkan tentang pemerhatian, inferen serta definisi secara operasi, bagaimana nak menjawab dan bagaimana nak mengenal pasti sebenarnya jawapan tu dah ada dalam soalan itu sendiri. Kan, Betul, Seremi? betul. Jadi mudah untuk kita mendapatkan markah tahu teknik yang tepat. Didik TV KPM